Oke, sudah start sudah. Sudah recording? Iya. Oke. So, good evening to Mr. Muhammad Afiq. Thank you very much. Yes, saya. Thank you very much for taking time to meet us today. We are an international marketing student from University Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. As part of our coursework, we are conducting an interview to understand how local businesses incorporate ethical practices, corporate social responsibility, CSR, and ESG principle in their operation. So, are you ready for the first question? Yes. Dah boleh bahasa Melayu? I'll translate it later. Okay. Kami akan Ada juga tuh Encik Afiq. Nanti kami tanya dua bahasa tuh, English sama Okay. Melayu. Okay. Jawab Melayu pun boleh. Okay, Boleh, thank boleh. you. So the first question is the background of the business and owner, providing organization structure is necessary. Bolehkah Encik ceritakan latar belakang perniagaan dan Tuan sendiri? Okay. Boleh. Saya jawab secara ringkas lah kan? Boleh tak? Gitu. Boleh. Ya, ringkas je. Saya menjual madu lebah. Asas perniagaan saya ialah menjual madu lebah. Dan sekarang ni kami menjual secara membekal di setiap tempat di daerah di seluruh Sabah. Saya sudah membina perniagaan ini selama 7 tahun dan ini tahun ke-7 saya sudah terjebak dalam bidang ni. Gitu. Ada apa-apa soalan? Boleh ceritakan struktur organisasi Tuan? Okey, organisasi saya punya basement ataupun asas kami punya perniagaan di Kota Kinabalu. Di office saya ni ada beberapa tim, dari marketing, dari orang yang ambil madu di ladang kami sampai orang yang menjual di ejen-ejen kami dan di kedai-kedai. Begitu. Okey ke jawapan saya? Oke. Kamu juga? Oke, boleh. So the second question is, what is the local business's main business and activity? But I think you already answered it before. The third question, why do you think being an ethical businesses is very important to them? Mengapa Anda pikir menjadi sebuah perniagaan yang beretika itu penting? Cuba boleh? Mengapa Anda Tuan pikir menjadi sebuah perniagaan yang beretika itu sangat penting? Itu saja soalannya. Ya. Satu je. Bagi saya, kenapa perniagaan kita dijalankan secara beretika ataupun profesional penting, sebab kita mau menjaga customer dengan lebih panjang. Kalau kita dah jaga etika dengan customer akan beli dengan kita sekali sahaja. Diorang tidak akan repeat lagi kita punya produk. Bagi saya, pandangan saya begitu. Kalau kita profesional dan jaga etika, customer akan beli terus sampai bila-bila. Sampai saya mati pun, generasi seterusnya pun akan beli lagi produk saya. Itu bagi pandangan saya. So for the fourth question, how do you make decision that affect your employees and or customer? Bagi pihak Tuan, bagaimana Tuan membuat keputusan yang memberikan kesan kepada pekerja dan pelanggan Anda? Keputusan dari segi? Dari segi
keputusan dalam apa jenis keputusan dalam organisasi Tuan? Cuma yang jawab lah. Kalau masa ada apa-apa masalah, jadi apa-apa keputusan yang saya buat. Begitu. Dia mau kepada keputusan yang akan memberi kesan kepada pekerja dengan customer Tuan. Bagi pandangan saya lah, apa-apa yang melibatkan customer, saya akan dahulukan customer berbanding pekerja saya. Sebab customer yang mencorakkan cara perniagaan ataupun kesan yang daripada perniagaan saya. Itu bagi pandangan saya. For the fifth question, what values are most important in running your business? Bagi Tuan, nilai-nilai apa yang paling penting dalam menjalankan perniagaan Anda? Bagi pandangan saya, nilai yang paling penting dalam perniagaan saya ialah kesabaran dan ketekunan dan kerajinan. Kalau benda ni ada diadun dalam satu gerak kerja, maka gerak kerja kita, hasil yang kita akan mahu tu akan lagi cepat kita dapat. Okay, thank you, sir. So now I have a few questions to ask you, and my first question is, do you consider environment impact on your business operation? Maksudnya iaitu dia kamu punya environment akan menjejaskan atau mempengaruhi kamu punya satu company untuk menjalankan dalam keadaan itu tak? Maksud dia? Maksudnya itu macam tuan punya kedai tu iaitu di KK kan? Okay. Yang environment sana tu dia akan mempengaruhi kamu buat yang business ini kan? Dari segi customer? Ya. Begitu? Iya, mesti dari customer. Kadang-kadang kepercayaan customer, sebab bukan semua orang boleh beli madu, sebab masing-masing orang ada kepercayaannya tentang madu asli. Jadi dari kami itu salah satu cabaran daripada persekitaran yang kami hadap. Dan tidak semua orang akan beli. Jadi itu dari cara kami macam mana jual supaya orang percaya dengan produk yang kami jual. Okey, faham. Dalam pandangan kamu rasa sana tu iaitu customer kamu sangat puas sudah kah? Dalam environment di Kota Kinabalu. Bagi pandangan saya, selama yang kami jual di Kota Kinabalu, setakat daripada hari ini dalam 7 tahun ni, sudah ada orang yang beli beratus kali repeat order. Maksudnya bagi kami dia sudah puas hati dan bagi kepercayaan pada kami. Sebab kami mengumpul database tu, dan database tu kami jaga setiap bulan. Jadi setiap bulan dia akan beli madu kami sentiasa. Kalau dia tidak beli tu, maksudnya kepercayaan tu tidak ada sudah. Gitu. Okay, faham. Okay. So my question is, have you faced any ethical dilemmas? How did you handle them? Maksudnya iaitu kamu ada Tuan pernah menghadapi apa masalah tentang yang berbagai dilema etika dengan bagaimana anda mengatasi, macam mana solve yang masalah ini? Oh, begitu. Ya. Cabaran kami dalam menjual madu ni salah satu paling besar, siapa-siapa yang jual madu, salah satu isunya madu tu asli atau tidak. Dan biasanya orang akan tanya, orang akan cakap confirm madu ni palsu atau madu ni tak betul. Jadi itu cabaran kami. Dan macam mana cara saya untuk selesaikan isu tu, solve tu isu, saya akan bagi lesen dan sijil daripada makmal yang membuktikan madu kami ni asli ataupun tidak. Salah satunya lah. Dan saya akan bagi hujah dan tengok di mana kami ambil daripada proses sampai ke jual. Sebab kalau kita jual madu, kita tidak boleh lari daripada isu-isu ni. Itu cabaran yang paling besar.
Kalau soal harga atau mahal atau tidak itu belakang. Dia soal asli atau tidak saja. Okay, paham. Okay, so my third question is, does your business contribute to any United Nations Sustainability Development Goals, that is the SDGs? If so, how? Maksud ni iaitu dalam company tuan ada pernah menjalankan SDGs um, punya apa tu? Punya ethical. Maksudnya itu ada apa pembantuan kepada belia atau ada apa barang boleh protect yang environment tak? Ada, tapi kami melakukan secara kecil-kecilan, tidaklah sampai besar-besaran. Contoh kami melatih belia di kawasan daerah yang kami menjual selain daripada Kota Kinabalu, di Sandakan, di Aladatu, untuk menjual dengan cara kami. Biasa kami tidak bagi modal dengan mereka. Kami cuma bagi bantuan cara jual supaya kamu boleh berkembang macam mana kami kembangkan jual kami. Biasanya begitulah. Kami buat kelas, kursus ataupun meeting di tempat-tempat yang santai supaya kami boleh bincang, supaya anak-anak muda di tempat-tempat kami boleh berkembang macam mana yang kami jual, cara kami jual. Okay, faham. Okay, so last question to me is, how do you ensure your business decided and align with the professional value? Maksud ini iaitu bagaimana Anda memastikan keputusan perniagaan selaras dengan dalam nilai yang profesional? Maksudnya? Maksudnya iaitu dalam bisnes ini kan apa yang tuan rasa yang sangat profesional semasa nak buat satu keputusan untuk selaras semasa menjalankan perniagaan? Bagi saya membuktikan pada customer madu itu asli dan mereka percaya pada saya dan perniagaan saya. Okay. Menjawab soalan ke? Ya, tapi bolehkah saya tanya, kalau macam ni, apakah situasi bagi tuan untuk menjalankan yang perniagaan ini selama-lamanya? Apa objektif akan tolak tuan ni di jalan bagi yang company ni lagi besar, lagi jauh? Apa tujuan? Tujuan. Ya, objektif. Saya akan menyediakan fasiliti ataupun menyediakan orang-orang lagi untuk bekerja dengan company saya supaya mereka faham cara dan bagaimana kami jual, dan sediakan di tempat-tempat mereka tu silibus ataupun barang-barang yang untuk mereka untuk berniaga, macam mana cara kami berniaga. Harap menjawab soalan. Okay. Thank you for your answer. That's all for me. Thank you. Hello. Boleh dengar kah? Boleh. Okay, now my turn to ask question. I have 4 questions here. The first one is, how do you ensure your business decision align with professional value? Maksud dia di sini, bagaimanakah tuan memastikan keputusan perniagaan selaras dengan nilai profesional? Bagaimana saya Ataupun maksud lain, bagaimana syarikat tuan ni pastikan setiap keputusan yang dibuat tu dilakukan secara jujur, bertanggungjawab dan ikut etika kerja? Biasanya saya akan berbincang dengan pekerja-pekerja saya tentang apa keputusan yang saya akan buat, dan saya akan menilai mana keputusan yang paling baik dalam syarikat saya.
walaupun saya terpaksa berkorban sesuatu untuk syarikat saya. Saya harap menjawab soalan. Iya. Okay. My second question is, do you have any policy or guidelines for ethical searching of materials? Maksudnya di sini, bagaimana Anda memastikan ketulusan dengan pelanggan dan pemegang kepentingan? Kalau untuk pelanggan pula, biasa itulah yang saya sediakan. Daripada video ataupun kadang-kadang pembekal, kami bekalkan barang kami, madu kami dengan pembekal. Kami akan kami akan bagi tengok semua dari mana madu yang kami ambil sampai kami botolkan ataupun packaging madu. Itu dari segi pelanggan. Lepas tu kami punya rakan kongsi, investor, kami jaga setiap perjanjian yang kami buat, dan semua tu urusan dengan kami punya lawyer, dengan kami punya peguam. Mereka yang urus soal perjanjian. Jadi apa-apa yang soal modal ataupun apa-apa kepentingan lain, semua dijaga melalui perundangan. Bukan semata-mata kita cakap kosong sahaja. Okay. Sudah. Iya, sudah. Okay, my third question is, how do you promote diversity, equality, and inclusion within your workforce? Maksudnya di sini, bagaimana Anda mempromosikan kepelbagaian, kesetaraan, dan keterangkuman dalam tenaga kerja Anda? Maksudnya macam mana kami pasarkan produk kami? Ya. Betul. Biasanya kalau kami memang biasa kami jual di Facebook. Dan sekarang Facebook ni dia ada macam-macam dia punya alat ataupun dia punya produk campaign. Jadi dari situ kami sampai ke tahap kami bayar to ads untuk jalankan iklan. Dan customer tu dia sentiasa ada. Dan kami sentiasa ada order untuk jalankan perniagaan. Harap menjawab soalan. Okay, my last question is, adakah Tuan mempunyai polisi atau garis panduan untuk penyumbaran bahan secara betika? Ataupun maksud lain, adakah syarikat ada peraturan untuk pilih pembekal yang jujur, tidak menipu, tidak guna buruh paksa, dan juga alas sekitar? Maksudnya dari segi buruh paksa? Ya, dia cakap sini untuk pilih pembekal yang jujur, tidak menipu, tidak guna buruh paksa, dan juga alam sekitar. Mempunyai polisi atau garis panduan. Maksudnya polisi yang syarikat kami buat? Ya. Buat masa ni kami, kalau pasal buruh paksa tu memang semua pekerja yang kami lantik, memang kami sudah memang ada dalam bidang tu. Memang kami bayar gaji mereka mengikut yang gaji yang ditetapkan oleh kerajaan, gaji basic begitu. Kalau soal alam sekitar tu masih kurang faham. Okey, tak apa. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum Encik Afiq. Salam. I got 4 questions to ask you lah here. Okay, first question, what challenges do you face
in implementing ethical or sustainable practices. Maksudnya, apa cabaran yang Tuan hadapi dalam melaksanakan amalan beretika ataupun amalan yang mesra alam? Apa halangannya lah gitu. Cabaran yang saya hadapi, Ya. yang paling biasa saya hadapi ialah menghadapi orang yang tidak beretika lah dalam perniagaan saya. Sebab dia tidak faham etika. Oh, Gitu. contohnya dia akan macam mana lah, dia punya sikap macam mana? Ya, dengan sikap yang, dengan bahasa yang tidak senang, dengan bahasa yang tidak mudah untuk tidak manis untuk didengar. Dan kita ni manusia biasa akan terasa dengan perkataannya gitu. Itu salah satu cabarannya lah. Dengan dari segi marketing daripada penjual lain pun kata produk kita tak bagus, produk kita ni palsu, dengan tidak ada bukti, dengan tuduhan-tuduhan yang samar-samar. Itu salah satu cabaran juga yang saya hadapi. Oke, itu cabaran untuk yang beretika lah. Untuk yang mesra alam pula macam mana? Contohnya mesra alam? Contohnya mesra alam, yang pekerjaan ente Afik sekarang akan membuatkan alam sekitar itu tercemar kah begitu? Oh. Dari segi, sebab kami ini menjual madu lebah. Ya. Jadi produk ni akan berkaitan dengan madu lebah. Jadi dari situ kebanyakan produk-produk ni datang daripada alam semula jadi. Mungkin dari situ akan ada kesan negatif lah kepada alam sekitar. Maksudnya pokok-pokok ni yang kami guna, dia akan lebih terhakis lah. Itu salah satu cabaran. Itu cabaran lah. Okay, next question. How do you balance profit making with social responsibility? Maksudnya, bagaimana Tuan Afik memastikan syarikat tetap menjana keuntungan, tetapi pada masa yang sama bertanggung jawab kepada masyarakat dan alam sekitar? Bagi saya, kita kalau dari segi masyarakat, kami menjual madu ni tidaklah tidaklah bilang kata ada terjamin keuntungannya. Cuma kalau ada projek yang betul, kadang-kadang kita dapat untung yang besar. Kami lebih banyak membantu masyarakat menyebarkan bahan tentang menyedarkan kempen untuk membeli madu yang asli. Itu dari segi masyarakat. Dan kami bantu juga anak muda untuk berniaga macam mana kami berniaga. Itu dari segi masyarakat. Dan dari segi alam sekitar pula, kami cuba menggunakan macam tenaga-tenaga yang boleh diperbarui. Kami tidak guna macam tenaga-tenaga yang mencemarkan alam. Kami guna solar untuk apa-apa proses untuk perniagaan kami. Oke, Encik Afik, terima kasih. Ada lagi 2 soalan. Soalan ketiga, what long-term sustainability goals has your business set? Maksudnya, apakah matlamat kelestarian jangka panjang yang telah ditetapkan oleh perniagaan Tuan Afik? Bagi saya ni tujuan jangka masa panjang, kami capai target daripada stok dan jualan kami supaya sentiasa habis sajalah. Dan kita punya target pun dia bukan semata-mata untuk dapatkan untung semata-mata, cuma untuk dapatkan target. Setiap produk kami terjual. Silakan. Paham. Semua. Paham. Untuk ini soalan terakhir,
How do you ensure fair treatment and wages for employees or suppliers? Maksudnya, bagaimana Tuan Afik memastikan pekerja atau pembekal dilayan dengan adil dan menerima gaji yang setimpal? Bagi saya, setiap projek ataupun keuntungan modal jualan habis itu, saya keutamaan saya bayar gaji pekerja dulu. Modal ataupun kos bisnis saya ke belakang, mesti saya bayar gaji pekerja dulu menggunakan duit pribadi saya. Itu salah satu langkah. Oke, paham. Oke guys, saya punya soalan sudah habis. Sherlyn atau siapa-siapa, teruskan. Hello. So, thank you once again for Mr. Muhammad Afik for sharing Okay. your available time, insight, and experience with us today. Your response have Okay. greatly helped us to understand how ethical practice, CSR innovative, and ESG principles are applied in real business operation. We truly appreciate your willingness to support our academic work and contribute to our learning process. The knowledge you have shared will be very beneficial for our assignment and future studies. With that, we conclude our interview season. Thank you, and we wish you continue succeed in your future business. Oke, terima kasih Tuan Okay, terima kasih Tuan Thank Afik. you. okay, thank you. Thank Terima you. kasih. Okay. Oke.